Assalamualaikum dan Nuro TV. Video ini merupakan video teori mengenai Awakening Devil Fruit yang disebut oleh Gorosei dan juga konspirasi Shanks dan Gorosei mengenai Gomu-Gomu no Mi. Alright, tanpa membuang masa, jom kita layan dengan Uzumaki Kan. Let's get it. Sebelum kita mula, aku nak hilangkan dulu salah faham dalam chapter 1037. Banyak yang fikir ejen World Government tengah cakap dengan Gorosei. Sebenarnya bukan, sebab Gorosei tak pegang Denden Mushi langsung masa tu. Gorosei juga dah fikir yang Robin dah ditangkap, padahal Robin belum ditangkap. Ini bermakna Gorosei cuma dapat report dari Wano sikit demi sikit dan agak terlambat dari keadaan semasa. Sudah tentu kedatangan Zunisha di Wano pun Gorosei belum tahu. Oda saja nak buat kita fikir Awaken Devil Fruit tu ialah Devil Fruit milik Zunisha. Tapi Oda mungkin akan kaitkan Awaken Devil Fruit tu dengan Zunisha. Kemungkinan paling besar sudah tentu Gomu-Gomu no Mi. Spekulasi pertama yang kita boleh buat ialah Oda dah sebut dalam Jump Festa yang tahun ni peminat kena ambil perhatian dan fokus kepada watak utama Monkey D. Luffy. Oda mesti dah plan sesuatu yang besar untuk Luffy seperti kebolehan sebenar Gomu-Gomu no Mi. Dalam perlawanan di antara Kaido dengan Luffy, sekarang Luffy dah berada on another level. Bukan saja conqueror haki Luffy, tapi penggunaan Gomu-Gomu no Mi. Kalau anda perasan, Luffy sekarang boleh gabungkan serangan dalam bentuk Gear 3, Gear 2 dan juga base form. Contohnya Luffy besarkan kaki dia dengan Gear 3, tarik kaki dia dengan force yang lebih banyak dengan menggunakan Gear 2 dan tendang Kaido dengan Conqueror Haki. Dengan kelajuan dan force yang dihasilkan termasuk Conqueror Haki, serangan Luffy sekarang benar-benar menakutkan. Satu lagi, kalau anda perasan, Luffy gunakan Gear 3 tanpa meniup tangan dia. Luffy besarkan tubuh badan dia dengan mudah, campur pula gabungan Gear 3 dan Gear 2 yang menunjukkan Luffy dah mula faham dengan Devil Fruit dia. Balik kepada chapter 385, pengguna Devil Fruit akan dapat kuasa Devil Fruit yang mereka makan, tapi nama Devil Fruit tu perlu dicari sendiri daripada kuasa yang dimiliki. Bukan bila dah makan terus pengguna tu tahu nama Devil Fruit mereka. Contohnya Tama dan Kinemon tak tahu pun nama untuk Devil Fruit mereka. Ini bermakna Gomu-Gomu no Mi cuma nama palsu yang disorok oleh World Government dan Shanks. Devil Fruit Luffy mungkin stretch fruit atau expand fruit. Pengguna boleh panjangkan atau besarkan tubuh badan dengan mudah sehingga boleh tandingi giant. Jadi bayangkan Awakening untuk Devil Fruit Luffy. Luffy mungkin dapat panjangkan atau besarkan orang lain atau persekitaran sesuatu tempat. Contohnya Zunisha yang merupakan gajah gergasi yang mempunyai kaki yang sangat panjang. Grand Line juga dilihat seperti pulau yang dipanjangkan. Ini mungkin legenda yang dicakap oleh Gorosei dan mereka tak expect Devil Fruit ni untuk awaken kembali. Luffy dah mula faham Devil Fruit dia dan sekarang dia mungkin dalam peringkat pre-awakening seperti yang kita tengok dalam Luffy versus Kaido sekarang. Shanks juga mungkin dah tahu nama sebenar Gomu-Gomu no Mi daripada Roger. Disebabkan Shanks tahu kebolehan dan kekuatan yang dimiliki Devil Fruit tu, Shanks curi dari World Government. Shanks berpura-pura cakap Devil Fruit tu buat orang jadi getah untuk Luffy dapat sorok nama sebenar Gomu-Gomu no Mi. Dalam masa yang sama, Shanks yakin satu hari nanti Luffy akan faham kekuatan sebenar Devil Fruit yang dia dah makan. Kalau kita tengok semasa perang di Marineford, seorang pun tak sebut pasal kebolehan Gomu-Gomu no Mi. Mereka cuma
cuma asyik cakap pasal Luffy. Ini bermakna satu dunia masih belum tahu nama sebenar untuk Gomu-Gomu no Mi. Kehadiran Zunisha di Wano mungkin sebab panggilan Luffy semasa dia jatuh ke dalam laut. Submarine Law pun tergerak nak pergi dekat Luffy, apatah lagi Zunisha yang boleh didengari oleh Luffy dan Momonosuke. Alright, teori Awaken Devil Fruit lain yang boleh dibuat ialah Devil Fruit Toki. CP0 dapat tahu yang Momonosuke dan Samurai travel ke 20 tahun ke depan. World Government bercadang untuk ambil alih Wano dan mereka harapkan seseorang terbunuh disebabkan perang di Wano. Seseorang tu mungkin Momonosuke. Momonosuke ialah leader baru negara Wano dan kalau Momonosuke mati, World Government boleh ambil alih Wano tanpa nampak seperti orang jahat. Tapi disebabkan Momonosuke boleh time travel, mereka akhirnya percaya yang Devil Fruit Toki dah awaken. Patutlah Devil Fruit Toki dah berzaman tak awaken sebab Toki selalu travel ke masa depan. Toki juga tak guna kuasa Devil Fruit dia dan berlawan semasa dia dengan Oden sebab dia nak sorok kewujudan Devil Fruit dia. Nama sebenar Devil Fruit Toki mungkin History Fruit. Kebolehan basic Devil Fruit ni ialah untuk ke masa depan sebab sejarah tak boleh diubah, kata Toki. Tapi kalau Awaken mungkin sejarah boleh diubah seperti menghantar orang lain ke masa depan. Puding punya Devil Fruit dapat padam memori seseorang. Toki punya Devil Fruit mungkin dapat padam sejarah daripada minda semua orang. Beginilah terbentuknya Void Century. Awaken Devil Fruit yang lain mungkin juga Devil Fruit milik Tama yang akan hentikan Zunisha daripada terus berjalan sebab Zunisha mungkin dah makan kibidango daripada pengguna Devil Fruit Tama yang sebelum ni. Kemudian Devil Fruit Law pun boleh jadi yang nama sebenarnya ialah Immortality Fruit. Law boleh buat orang jadi immortal seperti pengguna sebelum ni yang buat Im sama jadi immortal dan beberapa orang Gorosei. Yang terakhir mungkin Devil Fruit Nico Robin. Robin juga seperti boleh hasilkan gergasi diri dia sendiri. Apabila dah awaken, dah tentu Robin boleh buat orang lain atau sesuatu benda jadi gergasi juga dengan menambah portion target dia. Devil Fruit lain boleh jadi Blackbeard punya, Big Mom punya atau Brookku punya. Siapa-siapa memulih semuanya teori. Jadi anda rasa Devil Fruit mana yang paling tepat? Luffy yang paling banyak point bagi aku, tambah pula movie Shanks dah dekat. Kita mungkin dapat tahu kenapa Shanks sorok nama sebenar Gomu-Gomu no Mi dalam movie tu. Alright geng, sampai sini saja video aku. Komen pendapat anda mengenai teori ni. Macam biasalah, jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi nakama. Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe. Jumpa lagi di episod seterusnya Noro TV.